الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله ونستغفره ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas segala pemberian nikmat yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita itu. Mudah-mudahan ianya membawa diri kita ini lebih dekat kepada Allah serta menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Selawat dan salam kita panjatkan kehadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para sahabatnya yang berjuang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan agama ini sehingga sampai agama itu, yakni agama Islam ini sampai kepada kita. Para sahabatnya, pengikut-pengikutnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semuanya? Alhamdulillah sihat ya. InsyaAllah ramai buka puasa rasanya ni. Dah ramai dah yang mula puasa. Ramai lah, alhamdulillah. Nampak macam tak main mana je tuan-tuan tu puasa agaknya hari ni tu. Well, alhamdulillah, insyaAllah kita menyambung kembali kan kuliah kita di surau tuan-tuan ni. Lama juga tak sampai rasanya, kerana 2 minggu yang lalu Ustaz kena Covid. Kena juga Ustaz Covid kan. Ingatkan tak kena. Tuan-tuan yang pernah merasai kena Covid ni tahulah kan macam mana. Ada yang kata demam biasa. Dia memang demam tapi lesu badan. Lesu tu sebab apa? Ustaz fikir sorang-sorang lah, kenapa lesu badan Sebab kita makan ubat banyak sangat. Panadol tu makan banyak, dekat 2 papan je saya makan Panadol tu kan. Jadi dia habis-habis tu dia rasa lesu badan, letih dia rasa kan, letih. Jadi itulah, sekarang ni ubat makin canggih, penyakit pun makin canggih. Dunia dia dah semakin tua kan. Bila kita menung balik seorang-seorang tu, dunia dia dah makin ujung-ujung. Macam-macam masalah yang berlaku di atas muka bumi ini. Jadi dia membawa ingatan Ustaz kepada satu firman Allah Azza wa Jalla ketika mana malaikat bertanya kan. Malaikat bertanya kepada Allah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqu ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Azza wa Jalla berfirman, bagi tahu dekat malaikat bahawa aku akan ciptakan ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala akan jadikan khalifah di atas muka bumi ini. Lalu malaikat bertanya balik, ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiqud dima. Adakah Allah kau nak jadikan makhluk yang akan sentiasa akan berlaku pembunuhan, yakni pertumpahan darah di atas muka bumi ini? Dan Allah Ta'ala menjawab, Allah Ta'ala bagi tahu pada ayat yang ujung itu, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku ni tahu lebih lagi daripada apa yang kau tahu, yakni malaikat. Jadi malaikat ini, kata Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud dalam tafsir Ibnu Katsir,
Bukanlah malaikat ini dia argue, dia menolak apa yang Allah Ta'ala nak ciptakan. Tapi malaikat ini dia nak bertanya kan, dia nak tahu kenapa nak diciptakan manusia. Dan kalau kita lihat pada firman Allah Ta'ala yang lain kan, Allah Ta'ala berfirman tentang ciptaan manusia dan jin, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah Ta'ala menciptakan jin dan juga manusia, kita semua ini tak lain tak bukan hanyalah untuk beribadah. Jadi bila kita nampak, kita faham pada konteks ayat yang Allah Ta'ala turunkan itu, tahulah kita bahawa ketika mana malaikat bertanya kepada Allah Azza wa Jalla tentang kenapa nak diciptakan khalifah di atas muka bumi ini, yakni manusia, sedangkan nanti manusia ini dia akan berlaku pertumpahan darah yang banyak. Tapi bila kita tengok balik pada satu ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla menyatakan bahawa khalaqtu wa ma khalaqtul jin wal ins. Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia ini tak lain tak bukan ialah untuk beribadah kepadanya. Cuma makna konsep ibadah di situ kan, kalau tuan-tuan mungkin kita pun kadang-kadang fahamnya ibadah ni kita nampak solat, puasa kan, lagi apa lagi? Zakat, umrah, haji tak? Biasanya yang kita nampak yang itulah tentang ibadah. Tapi ibadah ini skop ataupun luas, kan, dia luas. Dia bukanlah hanya sekadar itu. Ibadah ini pendek kata 24 jam. Sepanjang kita hidup, daripada tidur tadi sampailah kita nak tidur balik, maka semua itu dikategorikan sebagai ibadah. Bila sebut nak jadikan ia sebagai ibadah, dia ada tata cara kelola yang kita kena jaga supaya ibadah itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dia syarat yang pertama? Bila ibadah yang kita lakukan tu nak diterima, satu antaranya dia kenalah perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang dibenarkan di sisi syarak. Termasuklah tuan-tuan tidur. Mana tuan-tuan tidur kan, dia ada doa dia. Kita niatkan tidur kita tadi tu, ataupun bacaan doa. Apa bacaan doa tidur tu kan? Allahumma barik lana. Bukan tu. Kan. Ada bacaan, baca doa tidur, niat kita tidur ini kerehatan. Ya Allah Ta'ala bagi kita rehat dan kita jaga nanti supaya badan kita lebih bertenaga untuk kita melakukan amal ibadah. Ketika tuan-tuan makan, maka niatkan kan dengan makanan ini supaya makanan ini sampai ke dalam tubuh badan kita, ianya memberikan kita tenaga untuk apa? Untuk kita melakukan perkara-perkara yang baik kan. Pendek kata semua benda-benda yang berlaku dalam hidup kita ni 24 jam, bila kita niatkan kerana Allah, maka dia termasuk dalam kategori ibadah kan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni okey tak ni? Boleh Ustaz tu kan? Nampak macam berat sangat tuan-tuan. Penat sangat ke puasa ni? Tak ni. Okay, baiklah kan, kita nak tengok sikit dosa-dosa Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar karangan Imam Az-Zahabi, yang mana pengarang kitab Imam Az-Zahabi ni, macam Ustaz beritahukan sebelum ni, Al-Kabair ni, kitab yang ada kat tangan Ustaz ni, ini antara karya agung, antara kitab yang istimewa lah kan, untuk Imam Az-Zahabi ketika mana ia karangkan kitab ni. Hari ni tuan-tuan, kita nak lihat dosa besar yang ke-8. Boleh? Yang ke-8 kan? Hari tu kita dah bincangkan dah sikit dosa-dosa yang lain tu. Hari ni kita tengok dosa besar yang ke-8. Baik, dosa besar yang ke-8 ini yang dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi, iaitu memakan harta anak yatim secara zalim. Makan harta anak yatim secara zalim, dimasuk ranking yang ke-8. Yang pertama apa dia tuan-tuan? Dosa yang pertama, ingat lagi tak? Dosa yang pertama syirik. Syirik kepada Allah, itu dosa yang pertama. Dosa yang kedua membunuh
manusia. Kan? Bunuh manusia. Dosa yang ketiga, sihir, menyihir. Termasuklah santau, menyantau dan seumpamanya. Kita bincang gitu kan. Yang keempat, dosa yang keempat yang besar, meninggalkan solat. Oh, kat surah tuan-tuan ni bukan yang ke-8, yang keempat. Baru dosa yang keempat. Maaf Ustaz, boleh? Yang ke-8 tu dekat masjid tu ada Bukit Bentuk. Tuan-tuan baru yang keempat. Yang keempat ni dia cerita tentang meninggalkan ibadah solat, dia jatuh pada ranking yang keempat. Dalam sebahagian kitab yang lain, contohnya dalam kitab Tazkiyatun Nufus, penyucian jiwa, almarhum Dr. Said Hawa ketika dikarangkan kitab tu, dia letak bab yang pertama sekali as-salah. Kata almarhum Dr. Said Hawa, manusia ni kalau dia terlampau banyak sangat masalah, macam-macam masalah, mana tempat yang pertama sekali dia nak mula, dia kena repair, dia kena betul. Kata almarhum Dr. Said Hawa, dia kena betulkan ibadah solat dia. Bila ibadah solat dia betul, maka yang lain-lain tu dia akan jadi betul dengan sendiri. Dia ada masalah keluarga, dia ada masalah anak, dia ada masalah kewangan, dia ada masalah tempat kerja, dia ada masalah macam-macam masalah. Kan? Banyak orang ada masalah hari ni tak? Siapa orang yang tak ada masalah? Beritahu Ustaz, siapa dia? Saya tak ada masalah Ustaz. Orang gila je. Orang gila pun ada masalah juga. Gila tu masalah lah tu. Semua orang ada masalah, cumanya bagaimana cara dia nak uruskan masalah dia tu. Oh ya. Tuan-tuan kalau duduk tempat ustaz ni, kerja dengan masalah orang. Kan? Dengar masalah orang. Kaunselor dengar masalah orang kan? Kita sendiri pun banyak masalah sebenarnya. Dengar masalah orang ni kadang-kadang dia mengganggu kehidupan kita. Dia terganggu kan, tengah takut tuan-tuan tak jumpa ustaz ni kan, tak ada apa-apa. Ustaz suka je dengar kan orang mengadu masalah. Tapi tuan-tuan, bila tuan-tuan nak mengadu masalah, tuan-tuan cari orang yang betul. Tak semua ustaz layak untuk mendengar masalah orang. Cari orang yang kaunselor kan, orang yang ada lesen, yang berdaftar, kerana dia ada etika dia. Tuan-tuan jangan nampak ustaz, ni ustaz ni boleh tuan-tuan cerita. Jangan. Tuan-tuan cari orang-orang yang betul. Masalah, tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan sampaikan kepada orang yang tuan-tuan mengharapkan dia dapat menyelesaikan masalah tuan-tuan. Tuan-tuan tersalah cerita masalah tuan-tuan tu pada tempat yang tak betul, dia bertambah masalah. Kan, dia akan jadi bertambah besar masalah tersebut. Jadi pilih orang. Kan, satu hari ada seorang tabi'in. Tabi'in ni dia hakim. Dia selalu tengok, kan, ada seorang tabi'in yang lain, sahabat yang lain ni, hamba Allah yang lain ni, dia suka sangat mengadu masalah dia. Dia jumpa orang ni, dia kata, saya ni banyak masalah. Semua kan, asal jumpa dengan orang, dia mengadu masalah. Asal jumpa dengan orang, dia mengadu masalah dia. Maka akhirnya hakim ni panggil dia, kan, "Oi fulan, sini kejap. Mari sini. Ni aku tengok kau duduk mengadu masalah pada orang ni, pada orang ni, kan, masalah yang kau adu ni. Kau tahu tak," dia kata, "jika kau adukan masalah kau tu kena pada musuh kau, maka dia akan gembira di atas masalah yang menimpa kau. Dan kalau kau cerita masalah kau ni kena pada orang yang betul, maka masalah kau juga tak boleh selesai. Cuma aku nak beritahu kau, mata aku sebelah kiri ke kanan, Ustaz lupa dah. Mata aku sebelah kiri ni dah buta. Berpuluh tahun dah buta dan tak ada seorang pun tahu. Dan aku tak pernah ceritakan kepada siapa-siapa, melainkan aku adukan kepada Allah Azza wa Jalla." Tu cerita dia. Jadi tuan-tuan, bila ada masalah dalam hidup, tuan-tuan boleh adu pada orang, pastikan tempat yang betul. Ni bila orang perempuan dia mengadu masalah dia tentang rumah tangga, kan, dia mengadu pada ustaz. Lala sekali yang perempuan tu bercerai, dia pun kahwin dengan ustaz dia, kan.
Banyak yang berlaku kan. Tuan-tuan jangan percaya ustaz-ustaz ni. Ustaz-ustaz ni sama je manusia, hatta ustaz sendiri kan. Jangan percaya. Ustaz dah paling banyak menipu. Kan, banyak mana yang kita terima kan fail aduan yang tentang bab wakaf, bab zakat, bab ni. Orang wakafkan hal apa? Tanah, suruh buka pondok. Collect, kutip duit, kutip. Duit dia pakai, pondok tak buat-buat lagi. Bila kita panggil dia, menjawab pandai ustaz-ustaz ni. Kan cerita, pembohong. Dia bila tuan-tuan tengok mana-mana orang yang nak buka pondok ni, pertama tuan-tuan kena tengok. Dia pertama sekali tengok surat dia. Dia nak buka pondok, dia bukan macam dia nak bina pondok depan rumah dia tu, wakaf tu bukan. Ni nak buka pondok sekolah ni, pertama dia kena ada kebenaran daripada PPD. Surat daripada PPD, kena ada daripada pejabat agama. Boleh buat. Lepas tu kena ada carta organisasi. Tak bolehlah carta organisasi tu pengurusi dia, penolong pengurusi bini dia, hak nombor bendahari anak dia. Lepas tu mula duit masuk lenyap. Banyak kemahaman ni kan. Yang register kan, kata dia buka pondok register, sampai ambil duit 10,000, ambil duit 10,000, pondok tak ada kan. Kadang-kadang kita tengok balik, ustaz kenal, semua tu ustaz tahu kan. Ustaz kenal seorang-seorang. Hak yang datang ceramah kat surau ni pun ada ustaz tengok. Kita tengok balik kadang-kadang kutip, buka kutipan tabur kutip kan. Jadi ni antara masalah yang berlaku kan. Jadi bukan ustaz, sebab ustaz ni pun sama juga, manusia macam orang lain kan, tak ada apa beza. Hari ni contohnya semua kita kena ada bukti, kita kena ada surat, kena tengok. Sebab apa? Sebab kita tak nak derma-derma yang orang sumbangkan itu rosak derma tersebut. Betul, tuan-tuan dan perempuan menderma, betul, dapat pahala. Tapi dia kenyang kat perut ustaz tu lah kan. Ustaz tu tukar kereta daripada Proton pakai Velfire kan, tukar-tukar kan. Pondok tak gerak-gerak, pelajar-pelajar dia tak ada kemajuan. Bila cek-cek hafal Qurannya tak hafal kan. Ya Hanana manjang, Quran cuba cek, tak gerak-gerak lagi hafalan Al-Quran. Jadi ini masalah. Waktu saya kata kita kena semak kan? Kena cek balik satu persatu. Baik, kata almarhum Dr. Said Hawa tadi, bila masalah terlampau banyak, mana tempat yang pertama kita kena repair? Solat, ibadah solat. Kita betulkan solat, maka yang lain-lain tu dia akan jadi dengan sendirinya kan. Nabi SAW sebut awalu ma yuhasib, yang pertama sekali Allah Ta'ala akan hisab kita semua ni, apa dia? As-salah. Nabi SAW saat dia nak menghembuskan nafas dia yang terakhir, ada beberapa kalimah yang keluar daripada mulut Nabi SAW. Antaranya apa dia? Nabi sebut an-nisa, wanita. Dan yang seterusnya Nabi sebut apa? As-salah. Solat yang Nabi sebut hambanya. Tuan-tuan, hatta di kalangan orang yang kerja macam ustaz ni, kawan-kawan lah kan, yang kerja macam ustaz ni, bila kita duduk, kita sembang kan lama-lama kan, tanya dia kan, entah lah kan. Bila orang jumpa entah, mengadu masalah apa, bila entah cek, entah rasa apa yang masalah paling banyak yang timbul. Dia kata solat. Ustaz pun setuju solat. Kadang-kadang kita terpaksa cakap dekat orang tu gini lah kan, tuan balik dulu, tuan jaga dulu ibadah solat ni seminggu. Tuan dah jaga nak ibadah solat seminggu, minggu depan tuan datang jumpa saya. Sebab apa? Sebab kalau kita cakap dia tak solat, dia ibarat macam kita cakap dekat atas air yang jatuh atas daun keladi tu. Dia jatuh, dia tak ada apa-apa kesan. Kita kena suruh dia balik dulu. Awak jaga solat elok-elok, nanti minggu depan datang balik jumpa. Kan? Nanti bila dia jaga solat, dia datang minggu depan, bila kita cakap baru dia masuk dekat dalam telinga dia sampai ke hati dia. Solat, tuan-tuan tengok anak-anak kita, kenapa payah sangat suruh dia jaga solat? Jaga solat dengan betul. Kita sendiri pun rasa kenapa keras sangat hati ni? Solat, jaga solat. Kalau dah jaga solat, masih ada lagi masalah, cuba baiki. Tengok balik ibadah solat. Kadang-kadang ustaz berdiri kat belakang sana kan, kadang-kadang masuk ustaz tengok kaki pun tak betul lagi. Kedudukan kaki, ini kadang-kadang fikir,
ini mazhab apa ni kan? Mazhab Syafi'i pun bukan, mazhab Hanafi pun bukan. Tak ada mazhab kedudukan kaki. Jadi solat ni tuan-tuan dia kena belajar. Kan? Dia tak boleh tuan-tuan ikut orang. Jadi tuan-tuan ikut orang tu sampai aku sudah tak tahu okey, betul ke tidak kedudukan kaki aku ni kan. Kadang-kadang kita tengok akal takbir, berterabur sekali akal takbir. Kata kalau ambil lesen kereta tu tak lulus tu kan. Tapi sebab nak solat ni tak ada lesen, dia boleh solat aja kan. Tak kisah. Cuma pada orang yang belajar, bila dia tengok dekat belakang tu, dia akan rasa kesian. Rasa kesian satu kan, rasa simpati satu. Nantilah kan kita buat kelas khusus pasal berkenaan dengan ibadah solat. Dulu Ustaz buat lama, Ustaz buat hampir setahun. Dan Ustaz pilih 5 orang percuma. Tapi biasa dia bila kelas percuma ni tuan-tuan, orang tak semangat. Sebab itu program-program motivasi tu dia buat harga bayar mahal, 200 bayar. Ni kalau program motivasi ni tak ada duduk macam tuan-tuan ni. Ada meja, ada air, ada gula-gula kan? Ada gula, ada pensel, ada kertas. Bayar. Jadi bila free ni orang datang berlenggang ni. Dia datang berlenggang duduk. Ingat tak minggu lepas beritahu? Tak ingat dah lah. Minggu lepas kita tanya tu tak ingat dah. Sebab free. Kan? Okay, baik. Kita tengok dosa yang keempat yang terbesar yang Imam Az-Zahabi susunkan ini ialah meninggalkan ibadah solat. Apa firman? Dia datangkan dalil firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayyan illa man taba wa amana wa 'amila shalihan faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mensucikan salat dan menurut hawa nafsu, yakni dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan tidak akan dizalimi sama sekali. Surah Maryam kan, Allah Azza wa Jalla beritahu dalam ini Allah Ta'ala akan gantikan keturunan-keturunan yang mencuaikan solat ni. Kan apa dia hadis dalam satu kitab tu disebut jika sekiranya satu kaum dia hidup dan dia tak melakukan apa-apa dosa, dia tak buat apa-apa dosa, maka Allah Ta'ala akan matikan kaum tu dan akan gantikan dengan kaum yang lain. Nanti dulu. Sebab apa? Supaya kaum ini dia lakukan dosa, dia bertaubat kepada Allah, nanti dia akan buat dosa balik, dia akan bertaubat kepada Allah. Siapa yang dalam surau ni termasuk ustaz yang tak pernah buat dosa? Kan? Ada. Nampak memang semua buat dosa dah ni, termasuk dia ustaz lah kan? Jadi yang terbaik bila buat dosa apa dia? Illa man taba, iaitu dia kena bertaubat, wa amila salihan, dan dia melakukan amalan-amalan yang soleh. Itu dia. Baik, kita tengok ayat yang berikutnya. Allah Ta'ala firman lagi, Imam Az-Zahabi letakkan dalam kitab ini, fawailul lil musallin, celaka besar bagi orang-orang yang bersolat. Sudah. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai daripada menyempurnakan solat ni. Macam mana? Ni ibadah solat maghrib tadi ni kan, berapa minit kita solat maghrib tadi ni? Tak sampai sejam lah. Rasa 10 minit dia. 10 minit tuan-tuan solat tadi ni sempurna tak solat tu? 10 minit tadi tu, berapa second, berapa saat yang tuan-tuan ingat kepada Allah ketika menunaikan ibadah solat tadi ni? Kalau tak ingat, walaupun sesaat, fawailul lil musallin, celaka pada orang yang menunaikan solat tapi dia lalai dalam menunaikan ibadah solat. Maka sebab itu dalam ibadah solat ini kita kena fokus. Khusyuk ni apa? Khusyuk ni bukan dia jadi terapung.
Khusyuk ni bukan seorang tu bila solat dia terapung, bukan. Khusyuk ni maknanya dia fokus, dia bagi tumpuan ketika dia melakukan ibadah solat. Kalau tuan-tuan tengok betul, saya rasa 3 ke 4 minit je solat tadi tu. Kan Nabi panjang, lama sangat dah tu 4 minit tu. Kita bagi tumpuan pada setiap pergerakan kita. Sebab tu bila kita nak dapatkan fokus, tumpuan pada ibadah solat kita buat ni, nak tak nak tuan-tuan kena cuba faham. Kena cuba faham bacaan dalam ibadah solat, supaya solat kita tu dia berkualiti. Solat yang berkualiti ni kan, kerana lepas tu nanti tuan-tuan akan tengok Al-Quran sebut. Biasa tuan-tuan dengar ayat ni kan, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Allah sebut dalam inna salat, sesungguhnya solat yang tuan-tuan buat tadi tu, dia cegah seseorang tu daripada perbuatan fahsya yang keji, wal munkar, dan munkar. Dia akan cegah perbuatan tersebut. Ada dalam satu diceritakan kan, bila mana ada seorang sahabat ni, dia mengadu pada Nabi SAW, ya Rasulullah kan, ada fulan ni dia solat, tapi dalam masa yang sama dia ni banyak, dia punya akhlak dia ni tak berapa comel, tak berapa cantik. Nabi kata biarkan, suruh teruskan solat. Nanti solat itu akan memperbaiki akhlak dia. Macam mana dulu ustaz lama juga nak fahamkan tentang itu. Sebab orang yang tunaikan ibadah solat ni dia akan sentiasa berhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, orang yang selalu solat ni dia akan jumpa orang-orang yang baik. Tuan-tuan nak cari orang-orang baik-baik kan, takkanlah tuan-tuan nak pergi jumpa kat kelab malam, kat disco. Taklah kan. Kita cari orang-orang baik-baik banyakkan ada dekat surau dengan dekat masjid. Nanti bila lama dia datang solat dekat masjid atau dekat surau ni, dia akan tengok kawan-kawan dia yang baik ni. Jadi kawan-kawan dia yang baik ni akan memberi kesan, pengaruh kepada diri dia. Itu maknanya. Sebab itu kita kena biar kan. Pertamanya kena solat. Tapi adalah kan beberapa peristiwa kan, klien ni bila ustaz jumpa kan, dia memang tak solat. Dia memang keluarga dia ni memang jenis keluarga yang tak solat. Dia Islam tapi dia tak solat. Ya Allah kan. Kesian apa? Kesiannya kadang-kadang tu kita tengok bergaduh aja laki bini kan. Anak-anak entah ke mana, duit tak cukup, serba-serbi tak kena. Kita tengok balik macam mana kata kan. Macam mana? Jadi kena betul kan, suruh dia solat kata kan, paksa solat. Nanti bila dah lama-lama solat tu, dia akan jadi elok. Mustahil orang yang jaga hubungan dia dengan Allah, pasti Allah Ta'ala akan jaga diri dia. Kita ni kadang-kadang hidup kita ni tuan-tuan, kita terdidik daripada orang-orang tua-tua, mak-mak ayah kita dulu. Ibu dan ayah kita yang mencorak kita. Ni macam tuan-tuan dan perempuan ni jadi baik ni mungkin kerana orang tua-tua kita dulu kan. Orang-orang tua-tua tuan-tuan dan perempuan dulu, dia orang yang didik tuan-tuan ni. Itu yang boleh jadi baik, selalu datang kuliah, selalu hadir solat secara berjemaah, kerana kita lihat apa yang mereka lakukan, maka dia memberi kesan jiwa kepada diri kita. Jadi tuan-tuan, kalau nak anak-anak generasi kita yang berikutnya bagus, kita jaga solat, kita pamerkan contoh yang baik kepada anak-anak kita, barulah anak-anak kita tu dia akan terkesan dengan kehidupan kita. Mungkin peringkat awal kehidupan mereka ni dia tak apa nampak, tapi nanti bila dia dah boleh berfikir, dia dah dewasa, dia akan ingat apa yang ibu dan ayah dia lakukan ketika dekat dalam keluarga. Nanti itu dia akan bawa keluar daripada keluarga tersebut, dan dia akan hasilkan satu akhlak yang baik. Kan kalau tuan-tuan tengok kan, ketika mana habis dah masa belum, ketika mana Nabi SAW diutuskan
Nabi beritahu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya senyap aku ni, kata Nabi SAW, diutuskan kepada kamu makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kamu. Nabi diutuskan untuk itu. Sejarah mengatakan orang yang ada akhlak ni kalau dalam bahasa kita berdisiplin. Disiplin lah. Akhlak dengan disiplin ni dia sinonim lah, dia perkataan yang sama. Orang yang ada disiplin ataupun orang yang ada akhlak ni, dia pasti akan dapat menguasai dunia. Tuan-tuan tengok, dulu ketika Nabi SAW hidup, Nabi adalah contoh tauladan paling terbaik. Maka Nabi dapat menguasai umat Arab pada waktu tersebut. Sekarang ni kalau tuan-tuan tengok balik mana? Jepun, kan? Jepun antara negara yang ada disiplin. Dan bila tuan-tuan tengok keluaran, sebab tu Jepun kita nampak dia boleh menguasai dunia. Tuan-tuan tengok, ada barang keluaran produk daripada negara Jepun keluar, dunia ni seakan-akan tertunggu-tunggu barang daripada negara dia. Dan barang daripada negara dia tu biasanya lebih berkualiti sikit daripada negara-negara yang lain. Kenapa? Kerana Jepun sebuah negara yang mana rakyat dia ada disiplin. Ni bukan cerita, bukan ustaz tak patriotik tau. Ustaz ni ustaz nak bagi contoh. Kalau tuan-tuan ingatlah kan, tsunami tahun 2006 2006 ke dekat Aceh? 2006 ke 2006 lah, ke 2008 2004. Oh 2004, ayalah ustaz kat sana kat Mesir. Itulah 2004 tsunami dekat Aceh. Bila bantuan keamanan yang datang, NGO ni dia nak hantar makanan, Aceh boleh kata majoriti rakyatnya beragama Islam, kan? Bila bantuan makanan sampai nak bagi makan, minta orang beratur, tak boleh beratur, berebut makanan, kan? Siap ada yang kes ragut, dia ragut pula rantai orang perempuan yang tengah nak hanyut tu, kan? Beberapa tahun sebelum yang ke belakang, bila mana Jepun negara dia dilanda tsunami, betul? Kan? Bila Jepun negara dilanda tsunami, NGO yang sama pergi hantar bantuan makanan ke negara tersebut. Orang Jepun boleh beratur, tak berlaku pun berebut makanan. Seorang wartawan dia tanya dekat pakcik tua Jepun tu, "Pakcik, macam mana ni? Negara kau dah hancur dengan tsunami, macam mana nak buat?" Tuan-tuan tengok jawapan orang dia disiplin. Tak apa, dia kata, kita bangunkan kembali negara kita ni bersama-sama. Kalau tuan-tuan perasan haji 2018 ke 2019, orang Islam Jepun dia pergi Mekah, dia buat haji. Ketika dekat Arafah tu, dia lalukan sampah banyak, kan? Puak-puak dia bawa plastik, dia kutip sampah. Taruh dekat dalam plastik. Sebab tu akhlak dia memainkan peranan yang penting. Orang yang ada akhlak, dia akan dapat menguasai dunia. Kalau orang tu ada akhlak dekat dalam kampung ni, orang akan ingat nama dia, dan orang akan sayang dekat orang tersebut. Maka nak dapatkan akhlak yang baik, Islam dia dah ada formula. Apa dia? Perbaiki ibadah solat. Bila dia jaga ibadah solat dia dengan sebaik mungkin, segala-gala yang ada pada diri dia tu, tutur kata dia, jiwa dia, percakapan dia, cara dia fikir, cara dia bertindak, semuanya itu akan membawa kepada akhlak, akan membentuk akhlak dia. Allah, hari ni kalau tuan-tuan nak cari orang bekerja, kan, orang disiplin bab bekerja, ayah. Hari ni tuan-tuan tengok orang-orang bekerja, banyakkannya demand nak gaji mahal. Orang ustaz dia buka pusat tuition, kan? Sekarang ni dia lambatkan degree, lambatkan orang yang ada ijazah ni ramai. Bersepah orang ada ijazah tapi kerja tak ada.
Bila kita offer kerja, masing-masing datang kan, bawa degree. Kadang-kadang kesian kita, ya Allah kan, budak ni dulu belajar MRSM, masuk matrik, masuk U, cemerlang, tapi tak ada kerja kan. Bila rumah ustaz dia offer kerja datang, tapi masing-masing demand gaji tinggi. Kan dia minta gaji yang tinggi, betul lah kan, masing-masing dia nakkan dengan gaji yang sesuai dengan apa, dengan kelulusan dia lah. Dan bila kita terima dia bekerja, datang lewat. Masa mula-mula nak datang kerja tu, siapa saya sanggup, semua sanggup kan. Bila dah kerja, ni tak boleh, ni tak boleh, mak saya sakit lah, kena datang lewat sikit, saya tak boleh, kelas tak ada aircon, nak ada aircon, semuanya demand. Dia lama ustaz fikir balik apa benda lah kata kan. Tengok balik, kadang-kadang ni dia tak boleh marah. Bila marah sikit berhenti, marah sikit berhenti. Dia beza dengan orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu ustaz tengok kan, generasi macam yang umurnya tuan-tuan dan perempuan yang ada depan ustaz ni, dia orang mental kuat. Kita marah dia, kalau kita marah dia hari ni, besok dia datang kerja. Sebab apa? Sebab dia tanggungjawab. Dia tahu dia cari rezeki ni sebab dia nak bagikan isteri dengan dekat anak-anak dia makan. Orang sekarang ni, budak sekarang ni, bila kita marah dia berhenti lah kan, dia berhenti kerja. Sebenarnya lama tu bila kita menung-menung balik, sebenarnya masalah pada orang-orang kita pun, anak-anak muda pun banyak juga kan. Banyak juga. Satunya malas yang melampau-lampau. Ramai hak yang rajin-rajin tu, hak yang bagus-bagus tu ada kan. Saja ustaz highlight kan, yang malas-malas ni kan, yang jenis cerewet, yang ini tak boleh, yang itu tak boleh. Sebab tu dia payah nak maju. Kalau tuan-tuan ada rajin-rajin kan, tuan-tuan baca macam mana orang-orang Jepun dia boleh melahirkan pada sisi yang baik lah. Ada juga Jepun ni hak yang tak baik pun ada. Banyak juga yang bunuh diri. Yang bunuh diri ramai kan, negara Jepun ni, sampai diorang dah jadi macam tak tahu. Dia jadi stres dengan kehidupan dia, akhirnya dia pilih jalan bunuh diri. Ramai. Jepun antara angka yang tertinggi jugalah yang bunuh diri. Tetapi yang mempunyai akhlak yang baik, negara yang berdisiplin, masyarakat yang berdisiplin juga Jepun. Jepun ni dia satu agama Shinto. Agama Shinto ni agama menyembah matahari. Kan? Baiklah. Tuan-tuan, formula itu semua tentang disiplin sebenarnya bukan sepatutnya ada dekat orang-orang kafir. Sepatutnya dia ada pada orang-orang Islam. Ada seorang profesor tu, bila dia buat kajian tentang negara-negara yang ikut, yang berimejkan Islam tapi dia bukan Islam. Kan? Dia cuba tengok negara-negara maju yang ada ciri-ciri Islam. Dia rangkumkan satu dunia ni kan. Tuan-tuan rasa negara mana negara yang paling terbaik sekali atas dunia ni? Switzerland. Kan? Switzerland dengan New Zealand tu antara ranking nombor 1 dengan nombor 5. Negara dia. Dia kaji daripada sudut parking kereta, sudut memandu, dia tengok sampah, dia cek masuk tandas, tengok tandas, ada tak ciri-ciri Islam tu. Dia kata New Zealand adalah nombor 1 di dunia. Dia diikuti dengan Switzerland selepas tu. Kan? Arab Saudi nombor berapa tuan-tuan rasa? Kan? 130 lebih. Macam tu juga. Nombor 130 lebih. Kan? Allah, negara-negara Arab ni, ya Allah kan. Letih dia mikir negara Arab ni. Tapi tak ada arah lah kan. Harap Kaabah tu ada kat Mekah tuan-tuan. Kalau Kaabah tu tak ada kat Mekah, ingat tuan-tuan tak pergi Mekah rasanya tak pasal nak pergi negara dia kan. Tak apa-apa. Tapi kerana Kaabah di situ, Nabi SAW berada di Madinah, maka kita berusaha untuk pergi sana kerana sayang kita kepada Nabi tu kan. Dan kita nak pergi tempat kelahiran Nabi SAW. Malaysia nombor apa ya? 117 ranking negara kita ni pada ciri-ciri Islam yang dia buat ni, pada jatuh pada nombor 117.
17. Okey sikit lah daripada Arab Saudi kan. Arab Saudi 138, teruk sangat. Baik tuan-tuan, sikit lagi yang disebutkan oleh mana tadi, pengarang kitab. Hilang lah. Ini yang terakhir Ustaz baca firman Allah, ma salakakum fis saqar qalu lam naku minal musalli. Ahli syurga bertanya, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu, orang-orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan ibadah solat. Jadinya tuan-tuan dan puan, bila nak jadi baik, nak betulkan diri kita, nak pastikan segala-gala dekat dalam hidup kita ni, masalah-masalah yang ada dekat diri kita ni dibantu kan, diselesaikan dengan baik, maka kita perbaiki ibadah solat supaya Allah Ta'ala membantu kita dan Allah Ta'ala masukkan kita dalam golongan orang-orang yang musallin, orang-orang yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Apa ya? Masa belum lagi. Habis dah? Jangan. Orang juga dia nak buka puasa dulu. Okeylah, sampai itu je Ustaz berhenti dulu. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan Ustaz sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa isa'il muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.